Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحل الله البيع وحرم الربا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Hello? Baik, makan kambing suara tak keluar. Baik, bismillah. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya ialah zakat ataupun wang kertas dan juga zakat. Jadi saya merujuk kepada sebuah kitab Jawi yang cukup terkenal lah di pondok-pondok, terutamanya di negeri Kedah. Kitab Sulamus Sibyan. Jadi kitab Sulamus Sibyan ni dalam bab zakat dia ada membincangkan tentang masalah wang kertas, adakah dikenakan zakat ataupun sebaliknya. Jadi saya nak cuba bacakan secara kasar lah, secara ringkas apa yang diperkatakan oleh Tuan Guru Haji Ayah Cik daripada Pendang, Kedah. Baik, kita boleh dapatkan terjemahan kitab Jawi ini dalam muka surat, kalau tak silap saya 80, muka surat 82 dalam buku Siri Muamalat Islam, Fatwa Wang Kertas 1973 dan kaitannya dengan sistem petrodolar. Jadi saya rumikan dan saya masukkan dalam buku ini. Bukan apa, tujuan saya kumpulkan buku ini sebagai satu teks yang saya bacakan kepada majlis ilmu di masjid-masjid dan juga di surau-surau. Sebelum saya mengajar bab muamalat ni, kita kena terangkan dulu apakah hakikat duit dalam Islam. Kemudian baru kita terus mengajar tentang muamalat di dalam Islam. Baik, zakat dan wang kertas, rujukan kitab Sulamus Sibyan, Tuan Guru Haji Ayah Cik Pendang, Kedah, Darul Aman. Fasal pada menyatakan zakat emas dan perak sama ada wang ataupun lainnya. Jadi dinyatakan dalam kitab tersebut syarat wajib zakat emas dan perak. Islam merdeka, nisabnya 20 mithqal emas ataupun 200 dirham perak. Dan dimiliki akan dia emas dan perak itu dengan milik yang sempurna dan cukup 12 bulan Arabiah. Kemudian zakat emas dan perak adalah 1/40 ataupun 2.5%. Dan mengikut mazhab Syafi'inya, segala benda yang kena zakat itu hanya 9. Yang pertama, binatang ternakan, emas, perak, buah kurma dan anggur tidak wajib zakat buah-buahan yang lain. Biji-bijian yang mengenyangkan. Yang keenam, zakat badan itu zakat fitrah. 7, galian emas dan perak, rikas emas dan perak. Dan yang ke-9, benda-benda buat perniagaan. Sebab apa penting kita nyatakan, kita sebutkan di sini bahawa tiadalah wajib zakat melainkan 9 benda ini saja pada mazhab Syafi'i. Jadi saya bahas ikut mazhab Syafi'i saja, kerana sekarang ni mazhab dolar pun ada, ataupun mazhab Federal Reserve, sebab orang merujuk kepada dolar Amerika Syarikat sebagai ta'arif kepada wang. Jadi mereka merujuk sebagai satu mazhab bagi saya lah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah
fabashshirhum bi'adzabin alim. Bermula segala orang yang menaruh akan mereka itu emas dan perak, yakni menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkan mereka itu akan dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak memberi mereka itu akan zakatnya, maka khabar olehmu ya Muhammad akan mereka itu dengan siksa yang sangat-sangat pedih. Dan maksud surah At-Taubah, ini maksud surah At-Taubah ayat 34. Dan Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab risalahnya, la yajuzu ay yuqasa bil-dhahabi wal-waraqi ala ghairihima fi wujub az-zakati. Yakni kata Imam Syafi'i di dalam kitab risalah, tidak harus diqiyas dengan emas dan perak atau yang lain daripada keduanya pada wajib zakat. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu an telah meletakkan satu usul dalam masalah fiqh berkaitan dengan emas dan perak, yang mana bila diwajibkan zakat atas emas dan perak, maka tidak boleh diqiyaskan selain daripada emas dan perak. Maksudnya macam kita lah, kalau kita pakai logik akal lah, kenapa lembu dikenakan zakat, kerbau dikenakan zakat, unta dikenakan zakat, kenapa ayam tak dikenakan zakat, itik tak dikenakan zakat? Ataupun binatang-binatang yang lain, kenapa tidak dikenakan zakat? Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat pada yang tertentu sahaja. Jadi dalam bab emas dan perak juga, jadi kata Imam Syafi'i tak boleh qiyas dalam bab ni, khusus emas dan perak. Jadi kata Tuan Guru Haji Ayah Cik, dia kata maka tidak wajib zakat duit tembaga dan duit kertas, kerana bukan kedua-duanya emas dan perak, dan bukan binatang ternakan, dan bukan buah-buahan, bukan biji-bijian, melainkan jika dibuat berniaga dengan dia, maka wajib zakat perniagaan, tetapi bukan zakat ain wang kertas. Faham? Jadi apa yang lain selain daripada emas dan perak, tak dikenakan zakat. Faham? Dan ada tersebut di dalam kitab Syamsul Ashraq, karangan Al-Alamah Syekh Ali Al-Maliki, muka surat 60 katanya, dan demikian lagi bersangatan alim Syekh Muhammad Ilish, tatkala ditanya akan dia daripada kertas yang ada padanya cap sultan ataupun cop sultan, dan bermuamalah dengan dia, berjual beli dengan dia semacam dirham-dirham dan dinar-dinar, adakah diberi zakatnya sebagai zakat ain ataupun semacam zakat mata benda perniagaan, atau tidak diwajibkan zakat padanya? Jadi orang tanya kepada Syekh Muhammad Ilish, adakah dikenakan zakat ketika itu wang kertas dikeluarkan oleh kerajaan kerajaan Uthmaniyah dengan cop sultan, yang mana dipergunakan sebagai suatu mata wang selain daripada dinar dan dirham. Jadi orang tanya Syekh Muhammad Ilish, kena zakat ke tak? Adakah ni zakat perniagaan ataupun zakat ain? Jadi menjawab ia di dalam kitab fatwanya Fathul Alal Malik, berpegang ia bagi riwayat yang kedua pada yang muktamad pada mazhab Maliki, ia jawab dengan nasnya tidak wajib zakat padanya, yakni tidak wajib zakat pada wang kertas. Dan ketika itu kita lihat bahawa zaman Syekh Muhammad Ilish ni, dia bersamaan dengan zaman Syekh Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan juga Jamaluddin Al-Afghani. Jadi benda-benda yang baru daripada barat ni baru datang. Adapun pada mazhab Syafi'i, ini Tok Guru Cik kata apa? Adapun pada mazhab Syafi'i, maka tidak wajib zakat wang kertas, sama ada disimpan di rumahnya, atau ditabung haji, atau di bank, atau diberi orang berhutang. Tidak wajib zakatnya, melainkan jika dimilik wang kertas itu dengan muawadah, serta diniat tatkala ia hendak buat berniaga dengan dia. Maka apabila sampai harganya 200 dirham dan cukup 2 bulan Arabiah, maka ketika itu wajib dikeluarkan zakatnya, zakat mata perniagaan, bukan zakat ain wang kertas, iaitu zakatnya 1/40.
Jadi mengikut mazhab Syafi'i tidak wajib zakat wang kertas. Saya tak tahu tentang mazhab Federal Reserve ataupun mazhab Ben Bernanke. Itu mazhab lain. Kita bicara tentang mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan bahawa tidak wajib zakat wang kertas. Baik. Tok Guru Ayah Cik Pendang ni dia umur dia 100 tahun lebih. Telah meninggal tahun 2000 lebih sikit. Jadi Tok Guru Ayah Cik ni dia melalui satu zaman, maknanya sebelum kejatuhan Khilafah Osmaniyah, dia masih hidup, dan selepas kejatuhan Khalifah Osmaniyah dia masih hidup. Maknanya dia melalui satu zaman yang mana bagaimana duit kertas ini boleh muncul, dan ulama ketika itu membincangkan tentang masalah wang kertas yang baru timbul selepas kejatuhan daripada Khalifah Osmaniyah. Jadi kita lihat, dan dia kata apa, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, seorang mufti Syafi'i yang mengajar di Masjidil Haram awal tahun 1900 lebih sikit. Jadi dalam kitabnya Mazhab Syafi'i muka surat 46 katanya, bahkan jika berkehendak seseorang mengeluarkan zakat daripadanya wang kertas, niscaya tidak sah ia, dan lagi haram, bukan kata tak sah, lagi haram mengeluarkan zakat dalam wang kertas. Mengeluarkan zakat wang kertas kerana padanya, yakni pada mengeluarkan zakat wang kertas itu jadi mengerjakan ibadat yang fasidah, ibadat yang tidak terpakai, sia-sia, dan lagi buat zalim akan tuan-tuan harta dengan memperwajibkan barang yang tidak wajib atas mereka itu, dan memakan akan harta manusia dengan jalan yang batil. Maka makan dengan jalan yang haram. Maka jikalau begitu, tidak beri zakat wang kertas itu boleh pahala. Kerana jika meninggalkan barang yang haram dengan niat ikut perintah syarak itu, boleh pahala. Jadi bukan kata bayar zakat dengan duit kertas itu saja. Syekh Ahmad Al-Khatib kata haram, lagi tak sah, malah dia kata sia-sia, zalim, dan tak keluarkan zakat tu boleh pahala. Satu benda yang zaman sekarang ni bila sebut benda ni, ustaz ni main daripada planet mana ni? Planet of the Apes lah. Satu benda yang cukup pelik. Jadi saya nak bagi senarai nama ulama-ulama yang menyokong kenyataan Syekh Ahmad Khatib ni. Jadi ramai ulama-ulama yang menghukum wang kertas itu semacam wang tembaga, maka tidak wajib zakatnya pada mazhab Syafi'i. Antaranya Al-Alamah Syekhul Islam negeri Mesir masa dahulu, Muhammad Anbabi, iaitu guru bagi Sayyid Ahmad Beg Al-Husaini. Yang kedua, Al-Alamah Syekh Hasbullah, ulama besar Mekah di zamannya. Yang ketiga, Al-Alamah Sayyid Abdul bin Abi Bakar, Alamah Syekh Muhammad Ijal Hussein, Syekh Muhammad Nazri Ali, Syekh Muhammad Irsyad Hussein, Syekh Muhammad Abdul Qadir, Syekh Muhammad Inayatullah, Alamah Syekh Abdul Jalil, Al-Mufti Syekh Muhammad Ailish, Alamah Syekh Muhammad Khatib. Dan telah menyebut nama-nama ulama yang tersebut itu oleh Syekh Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Syamsul Asyraq. Syekh Ali Al-Maliki, Syekhul Islam Kedah. Nama dia Al-Haji Wan Sulaiman, iaitu semasa ia muda dahulu. Dan Syekh Al-Haj Wan Ahmad Bermin Fatani. Dan yang ke-15, Tuan Guru saya, Tuan Guru kepada Tuan Guru Ayah Cik ni, nama dia Syekh Al-Haj Haji Abdullah Fahim. Tok Wan kepada Perdana Menteri sebelum ni, Pak Lah, Tok Wan Pak Lah. Syekh Haji Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang. Pada masa itu dia belum menjadi mufti, dan dia menyuruh saya berpegang dengan barang yang di dalam kitab Iqna'un Nufus, yang saya mengaji padanya itu kitab, dan dia khabarkan kepada saya Syekh Ahmad Al-Khatib, iaitu guru aku, dan Syekh Ali Al-Maliki itu adalah sahabat aku. Jadi ini bersanad. Maknanya kita mengaji, kita ambil secara bersanad daripada Tuan Guru Haji Ayah Cik, yang mengambil daripada gurunya Syekh Al-Haj Abdullah Fahim, yang mengambil daripada gurunya Syekh Ahmad Al-Khatib, yang mana rakannya adalah Syekh Ali Maliki, yang mengambil daripada Syekh Muhammad Ilish.
Mufti Maliki di Universiti Al-Azhar. Jadi dia kata apa, ramai ulama mengaku sah dan betul barang yang tersebut di dalam kitab Syamsul Ashraq, serta memberi pujian mengatakan elok dan betul barang yang tersebut di dalam kitab tersebut. Pertamanya Maulana Hujjatul Ummah Al-Qadi Al-Qada wal Mufti Al-Ahnaf bil Aqtar Al-Arabiyah bil Makkah wal Rasi'ul Ulama Al-Alam Al-Alamah Abdullah bin Abdul Rahman Siraj. Yang kedua Alamah Syekh Habibullah Al-Jaki. Yang ketiga Alamah Syekh Ali An-Najar. Yang keempat Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Abdul Rahman Al-Shanqiti. Yang keempat Al-Alim Fadil Al-Sayyid Tahir Ad-Dibakh. Dan demikian juga pada mazhab Hanbali tidak wajib zakat wang kertas daripada kitab Syamsul Ashraq. Jadi dua kitab ni tuan-tuan hilang daripada pengajian. Yakni kitab Syamsul Ashraq dan kitab Iqna'un Nufus. Sahabat saya seorang yang mengaji di Patani, Tok Guru dia simpan di dalam almari. Dua kitab ni hampir kita kata hampir 50 tahun duduk di dalam almari dia. Tak ada orang yang nak keluarkan untuk syarahkan kepada masyarakat di Nusantara. Jadi wang kertas itu, kata Tuan Guru Ayah Cik, bukan sanad ad-dain. Artinya bukan surat hutang. Kita dah sebut dah tadi, bukan surat hutang. Sebab apa dia kata bukan surat hutang? Kerana ta'rif hutang ialah kertas yang ditulis padanya akan orang yang berhutang dan orang yang beri hutang dengan nama kedua-duanya dan hutang apa jenisnya dan sebanyak mana kadarnya dan saksi atasnya yang dipegang taruh di tangan orang yang diberi hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kamu berhutang dengan sesuatu hutang, maka hendaklah kamu tulis. Jadi kena ada dua orang yang jadi saksi. Jadi maka wang kertas itu maksudnya wang fiat yang kita ada sekarang ni tidak lagi disandarkan dengan apa-apa kosong. Jadi kata Syekh, wang kertas itu tidak masuk dalam ta'rif surat hutang. Jadi dia cabar, dia tanya balik kita. Jadi Tok Guru Ayah Cik ni dia bukan kenal petrodolar, tak kenal. Dolar pun dia tak kenal. Fractional reserve banking pun dia tak tahu. Cuma dia ambil daripada kaedah usul. Bila orang bagi wang kertas kepada dia, baik, bolehkah kita gunakan wang kertas ini untuk membayar zakat? Jadi dia bahas ikut usul dalam mazhab Syafi'i. Sejarah dia tak tahu. Jadi dia kata apa? Maka wang kertas itu tidak termasuk dalam surat hutang. Maka kalaulah betul wang kertas itu bukan surat hutang dan hanya dikira duit yang laku yang lain daripada emas dan perak yang dinilai harganya, yakni dibubuh harganya, yakni diletakkan harganya sekian-sekian ringgit dan ditulis di dalamnya pun dengan kata wang kertas, artinya duit kertas. Bukan ditulis kata surat emas perak. Lagi pula, jika sungguh wang kertas itu surat bank berhutang emas dan perak, maka cubalah bawa wang kertas itu tunjuk kepada bank, minta hutang itu, niscaya bank tidak bayar. Kalau betul duit kita ni disandarkan dengan emas, Tuan Guru kata pergi ke bank, ini RM1 saya nak emas ataupun perak saya balik. Kalau betul. Kan? Jadi, dia kata apa? Mungkin orang bank marah. Dia akan kata, kamu ni bengong kah? Ni kitab Jawi ni. Gila kah? Kamu tidak bacakah di dalamnya wang kertas bukan ditulis surat hutang? Mereka halau kamu semacam halau anjing sahaja. Kitab Jawi tulis macam tu. Jadi, adapun, ini masalah khilaf yang Ustaz Nur Darus sebut tadi. Adapun orang yang berkata wang kertas itu khilaf ulama pada wajib zakat, maka baiklah ihtiyat, yakni berhati-hati. Berilah zakatnya kerana jikalau betul orang yang berkata wajib zakatnya, maka lepaslah kita daripada berdosa dan dapat pahala. Jikalau betul orang yang berkata tidak wajib zakatnya, maka jadilah sedekah sunat, maka itu ihtiyat, berhati-hati yang batil. Maknanya kalau ada orang yang berpendapat, kalaulah zakat tak diwajibkan kepada wang kertas, jadi saya bayang juga zakat atas wang kertas, maka saya ihtiyat, maknanya saya berhati-hati. Kalau jadi wajib, maknanya selesai masalah saya. Kalau saya bayang
dan zakat wajib atas wang kertas tak diwajibkan, maka saya niat sedekah. Jadi kata Tuan Guru, ihtiyat ini batil, tak betul. Faham tak? Ihtiyat ni tak kena di segi hukum. Maknanya telah berkata Tuan Guru bagi beberapa guru kami, Al-Alamah Syekh Ahmad Khatib rahimahumullah ta'ala di dalam kitabnya Iqna'un Nufus pada muka surat 48, artinya, dan atasnya lazim daripada ihtiyat ini beberapa mudarat. Dan bermula yang demikian itu buat zalim akan tuan harta yang dengan diperwajibkan barang yang tidak wajib atas mereka itu dan lain-lainnya daripada barang terdahulu sebutnya. Dan buat sia-sia segala rukun dan segala syarat yang telah diiktibar akan dia oleh ulama-ulama syarak, dan buat binasa ta'arif mereka itu yang telah menyebut mereka itu akan dia, kerana bahawasanya sesungguhnya lazim oleh binasanya dengan ihtiyat yang telah jadi dengan sangka-sangka ataupun gemar-gemar yang batil yang tiada asalnya sama sekali dalam syarak. Jadi Syekh Ahmad Khatib tegas. Dia kata ihtiyat ni boleh bawa mudarat. Maknanya kita telah memperwajibkan satu benda yang tak diwajibkan dalam syarak. Jadi close, tutup perbahasan ni. Mata wang selain daripada emas dan perak dikira sebagai fulus. Sebab duit dalam Islam ni ada dua kategori. Yang disebut sebagai nuqud asy-syar'i, mata wang syariah. Dan yang kategori yang kedua disebutkan sebagai fulus, mata wang selain daripada emas dan perak. Itu disebut sebagai fulus. Ataupun dalam kitab lama disebut sebagai an-naqdul balad. Ataupun mata wang negeri. Mata wang negeri. Jadi maknanya, kalau kita memperwajibkan satu benda yang tak diperwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi maknanya segala rukun dan ta'arif yang telah disusun oleh ulama-ulama dahulu semuanya jadi terbatal. Jadi inilah kesan yang kita sebut tadi, kesan daripada fatwa tahun 1973 oleh Hay'ah Kibar Ulama daripada Arab Saudi. Puncanya daripada kerana mereka menukar hukum. Bab riba mereka tukar hukum, kemudian bab jual beli salam, kemudian yang ketiganya bab fulus. Sebab apa? Kalau mereka tidak meletakkan fulus ni sama ataupun tak meletakkan dolar sama dengan nuqud syar'i emas dan perak, maka dari segi kitab fiqhnya maknanya jual beli salam tidak boleh digunakan dengan menggunakan wang kertas. Kemudian zakat tidak boleh dikeluarkan dengan menggunakan wang kertas. Sebab jual beli salam, syarat-syarat antara jual beli salam kalau kita tengok dalam kitab lama, mestilah satu benda yang boleh ditimbang dan boleh diukur. Dan ia berkait dengan bab hutang. Syarat-syarat dalam kita nak menghutangkan barang dengan orang, mestilah barang tersebut satu benda yang boleh ditimbang dan diukur. Jadi kalau fulus dinaikkan standard lebih tinggi daripada emas dan perak, maknanya kita telah mengubah suatu hukum yang kitab fiqh telah sebut lama dah. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita hutangkan 1 dinar, maknanya kita hutangkan pada orang tersebut 4.25 gram emas, 917. Bila kita hutangkan kepada seseorang 1 kilo emas, engkau bayar balik pada aku 1 kilo emas. Aku hutangkan pada engkau 1 kilo beras, kau pulangkan pada aku 1 kilo beras. Jadi dengan benda yang tak boleh ditimbang dan tak boleh diukur, tidak boleh dihutangkan. Contoh yang kita kalau tengok dalam kitab idaman penuntut, kitab Jawi lama, dia akan sebut kata gulai yang ada daging kita tak boleh hutangkan pada orang lain. Sebab apa? Kita tak tahu kadar santan yang diletakkan dalam gulai tersebut, dan daging yang diletakkan dalam gulai tersebut daging apa? Paha dia punya kualiti dia tinggi sikit. Kalau daging yang ada dekat perut kurang sikit nilai dia. Jadi bagaimana kita nak pulangkan hutang tersebut dalam keadaan kita tak boleh nak timbang, kita tak boleh nak sukat. Jadi sebab itu tuan-tuan, duit yang ada sekarang ni
Saya nak kata kertas ni pun bukan kertas dah ni. Sebab bila setrika, kan, dia jadi kecut. Bila dia jadi kecut, dia jadi plastik. Kan? Kata duit kertas pun tak, duit apa ni mungkin duit plastik. Kan? Habis. Jadi kecut habis. Jadi saya nak guna ni untuk apa ni, jual beli ni macam mana ni? Kan? Jadi sebab tu bila kita rujuk balik dalam bab zakat, zakat ini merujuk kepada ain. Ain barang yang dikeluarkan. Dalam kitab Syarus Salikin, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, antara syarat-syarat zakat yang zahir pada syarat yang tiga, kata dia, hendaklah zakat yang dikeluarkan itu ain harta yang wajib zakat itu. Maknanya maka tidak memadai, kata dia, zakat perak daripada emas dan zakat emas dengan perak. Maknanya kalau kita ada emas, kita bayar zakat dengan emas. Kalau kita ada perak, bayar zakat dengan perak. Mengenai mengeluarkan zakat perniagaan, dalam kitab Matla'ul Badrin, kata dia, maka jika sampai nisab harga akhir haul, yang wajib dikeluarkan zakatnya sama ada harga yang dibeli dahulu itu sampai nasabnya ataupun tiada, kerana yang diiktibarkannya dengan akhir haul, maka dikeluarkan zakat itu iaitu emas ataupun perak. 1/40. Tidak dikeluarkan dengan ain, mata benda perniagaan itu. Maknanya zakat perniagaan mesti dikeluarkan dalam emas ataupun perak, bukan ain barang yang diperniagakan. Saya meniaga cucuk pisang, orang Kedah kata, cucuk kodok. Jadi saya nak bayar zakat dengan apa? Takkan saya nak bayar zakat dengan cucuk kodok. Kan? Saya goreng pisang 30 kilo, cucuk pisang campur tepung, jadi saya bayar zakat dengan cucuk pisang juga. Jadi zakat perniagaan lain, berbanding dengan zakat emas dan perak, dan juga zakat lembu, zakat kambing. Itu kena bayar dengan ain binatang tersebut. Kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah, boleh dibayar dengan thaman ataupun harga. Tapi kalau kita lihat balik secara mendalam dalam mazhab Imam Abu Hanifah, zakat hanya boleh dibayar dengan nuqud. Ini emas dan perak tidak boleh dibayar dengan fulus. Dengan mata wang yang selain daripada emas dan perak. Jadi saya rasa kita boleh ambil kesimpulan tentang masalah zakat. Wang kertas ni saya tak mau bahas tentang masalah kalau tak diwajibkan zakat wang kertas ni, maksudnya orang tak bayar zakat. Tak, kita kena tengok di segi sebaliknya. Maknanya kita kena keluarkan zakat dalam bentuk emas dan perak, bukan dalam bentuk wang kertas. Jadi bila kita faham bahawa yang kita kena keluarkan zakat emas dan perak, barulah kita boleh keluarkan zakat tersebut kepada fakir miskin, dan fakir miskin mesti ada tempat yang mereka apabila dapat zakat emas dan perak tersebut, ada tempat untuk mereka gunakan emas dan perak tersebut. Jadi itu tugas kita sebenarnya untuk menyediakan tempat-tempat yang mana si fakir miskin ini boleh menggunakan emas dan perak mereka sebagai satu bentuk harta yang mereka boleh gunakan. Kalau tidak, kalau kita tak selesaikan masalah ini, maka kita akan balik ke langkah yang pertama balik. Jadi inilah tugas kita sebagai aktivis Dinar dan Dirham ini, ialah untuk menghidupkan balik rantaian-rantaian ataupun kita sebut sebagai circle atau pusingan-pusingan, supaya emas dan perak ini mengalir. Jadi bila kita sebut tentang masalah rukun zakat ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggabungkan antara solat dan zakat ni lebih daripada 31 ayat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak membagi tahu pada kita bahawa jika kamu melaksanakan salat dan kamu meninggalkan zakat, seolah-olah sembahyang kamu adalah tidak sempurna. Ini suatu benda yang cukup besar, sebab zakat ni adalah rukun yang ketiga dalam rukun Islam. Maknanya tak sempurna Islam kita selagi kita tak selesaikan soal zakat ni mengikut kaedah yang telah ditentukan oleh syarak.
Cumanya sekarang ni kalau kita lihat pada kitab-kitab yang baru dikarang 100 tahun yang kemudian ini, mereka telah meninggalkan dinar dan dirham dan terus merujuk kepada bila sebut zakat terus merujuk kepada harga emas dan dibayar dengan wang kertas. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita mengaji dekat dekat masjid-masjid ataupun surau-surau, madrasah-madrasah, bila masuk tentang bab zakat, jadi ustaz tu akan baca laju yang express. Begitu juga dalam bab muamalat. Bila sampai masuk bab muamalat, bab jual beli, bab qirat dan sebagainya, seolah-olah satu benda yang tak relevan dengan apa yang berlaku di luar, dengan apa yang ada di dalam kitab. Sebab tu saya lah sendirilah, pengalaman saya dengan guru-guru, dengan tuan-tuan guru, kita melihat bahawa muamalat ini, pengajian tentang muamalat dan bab zakat dalam dinar dan dirham ni sebenarnya hilang daripada pengajian. Maknanya guru-guru kita hilang cahaya yang menunjuk untuk kita selesaikan masalah umat di zaman sekarang. Jadi kita bukan nak salahkan ustaz-ustaz kita ataupun tuan-tuan guru kita tak, tapi kerana mereka tak diberitahu dan mereka tak tahu, jahil tentang masalah kewangan semasa. Itu sebabnya. Jadi tugas kita untuk pergi menyampaikan perkara tersebut, ataupun alternatif yang saya buat sekarang, saya buat mahat tahfiz dan saya nak lahirkan alim ulama baru yang betul-betul mengenal apa dia muamalat Islam yang sebenar. Jadi bagilah tuan-tuan tempoh kepada saya 5-6 tahun, insya-Allah kita akan lahirkan ramai kadir-kadir ulama-ulama baru yang boleh kita hantar ke seluruh masjid-masjid di seluruh Malaysia dan buat penerangan, mengajar tentang muamalat yang kita muzakarahkan pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan doalah sama saya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita kekuatan untuk melahirkan ulama-ulama yang akan jadi torchlight, yang jadi petunjuk di dalam kegelapan zaman Dajjal ni. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata fitnah yang berlaku di zaman Dajjal ni ialah seumpama semut hitam duduk di atas batu hitam di tengah malam gelap gelita. Jadi bagaimana kita nak tengok semut hitam tu duduk atas batu hitam di tengah gelap? Kena ada torchlight. Ataupun kena ada lilin. Jadi suluh itulah, torchlight itulah yang kita nak tunjukkan kepada umat supaya kita tahu fitnah yang berlaku pada akhir zaman ini, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap itu adalah daripada kelemahan saya, insya-Allah. Kita akan bersoal jawab lagi nanti, insya-Allah. Mungkin apa yang saya miss, mungkin tuan-tuan atau perempuan boleh tanya selepas ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.